Okey. Jadi pada minggu lepas, hari Jumaat, kita dah bincangkan mengenai dinamik asas US dollar. Semuanya berkaitan dengan momentum. Jadi apabila kita bercakap mengenai dinamik dollar ni adalah masanya dolar tu yang mempunyai struktur motif. Kita menjangkakan dolar tu mempunyai struktur motif, ya. Jadi clue dia semuanya kepada dinamik ni adalah kepada US dollar JPY. Waalaikumsalam Ustaz. Okey. Jadi kita continue kepada nota kita yang ini. Jadi pada minggu lepas kita dah menyebut dan kita telah menyentuh kepada asas, ya. Jadi asas dia adalah bila kita melihat kepada dinamik asas US dollar yang asas, ya. Di mana kita ada kita ada UJ yang bergerak tak sama dengan dollar pair yang lain. Bersama dengan dollar pair lah. Kita lihat UJ tu macam dollar pair. Okey? Tu yang kita lihat. Jadi apabila kita melihat kepada kita akan lihat kepada momentum dia, di mana UJ tak bergerak sama dengan dollar pair yang lain. Ni, ini yang asas. Di sinilah kita melihat kepada faktor momentum. Saya harap semua orang ada nota ni, Bagi siapa yang tak tahu lagi mana nak dapat nota, pergi dekat saya punya Facebook, pergi dekat saya punya Instagram, pergi dekat saya punya TikTok. Dalam tu ada link untuk Discord, dan pergi kat Discord, cari dekat Dropbox, ada dekat pin message, ambil dekat sana, di mana kita akan melihat kepada pergerakan UJ. Di sini kita lihat kepada dinamik negatif dulu, di mana pada waktu itu US dollar lemah. Okey. Jadi apabila US dollar lemah, UJ jatuh disebabkan oleh US dollar yang lemah, bukannya yen yang kuat. Okey. Indeks pada masa tu boleh naik, boleh turun. Okey. Dan pada masa tu sekiranya kita nampak UJ jatuh dan dollar pair yang lain, contohnya macam EU, naik ke atas, magnitude dia sama. Magnitude dia sama, maksudnya jenis ataupun lekuk dia, jarak perjalanan dia lebih kurang. Okey, pada waktu itu, then yen pair akan bergerak sideways. Boleh? Ini adalah masa terbaik untuk anda selling dollar. Ini adalah masa terbaik untuk anda sell US dollar. Semua ni adalah sell US dollar, tapi ada masanya, mana satu yang terbaik, Ini adalah masanya dolar yang paling lemah. Di mana kita jangkakan kalau dolar indeks tu dia berada dalam lekuk 3 dengan motif. Dolar indeks, Okey. Yang kedua pula dalam asas untuk negatif dolar dinamik adalah kepada apabila kita lihat UJ jatuh lebih laju daripada dollar pair naik. JPY naik. UJ jatuh lebih laju daripada kenapa saya duk tulis JPY ni? Sekejap. Lebih laju daripada dollar pair naik. Pada waktu ini anda akan dapati yen pair akan bergerak mendata ke bawah. Tak ada 1618. Mungkin dalam fraktal yang kecil ada, tapi dalam fraktal ataupun pecahan time frame yang sama,
dia tak ada 1618. Ya, ini penting, tak ada 1618. Kalau dia ada 1618, itu mungkin yen dynamic. Okey, dan yang ketiga adalah di mana kita dapati UJ ke bawah, tetapi pada waktu itu kita dapati dollar pair yang lain bergerak ke atas dengan magnitude yang lebih tinggi. Soalan saya, pada waktu ini kita akan ada dollar index yang dalam lekuk 3, tetapi pada waktu itu lekuk 3 dia, kita sedang extendkan 3 dalam 3 dia. Ini adalah momentum yang tertinggi untuk dolar punya kelemahan. Ni yang paling lemah dekat sini lah. Tapi paling masa terbaik untuk masuk untuk entry adalah dekat sini. Ya, ini adalah entry awal. Tapi yang paling laju momentum untuk dolar punya kelemahan, ini adalah untuk contohnya macam EU. Itulah untuk EU. Maksudnya inilah 1, 2, 1, 2. Lepas tu dalam tu adalah 1, 2. Kita sedang extendkan lekuk 3 dia. Okay, kalau anda dapati UJ jatuh, dollar pair yang lain mencanak naik ke atas. Dan pada waktu itu adalah kelemahan US dollar yang paling ketara. Pada waktu itu, yen pair yang lain pun akan mendata ke atas. Indeks ke mana pada waktu ini? Indeks akan mendata ke atas bersama dengan yen pair yang lain. Boleh? Ini kita lihat pada selepas bulan 3 2020. Ya, negatif, pada bulan 3 2020 ni maksud saya. Bulan 3 2020. Ni adalah US 500, ini adalah dollar index, ini adalah dollar pair. Yen pair. Yen pair kita ambil mana-mana lah, JPY. Okey. Ni waktu ni Okey, ni bulan 3 dia. Ni mana-mana. Patutlah cat dia lain. Okey. Ni, masa ni kita ada negatif dollar dynamic pada waktu ini. Kita tak dapat katakan ini adalah yen dynamic. Sebab waktu tu anda dapati UJ bergerak ke bawah. Ni UJ. Pada waktu ini, nampak? UJ bergerak ke bawah. Jadi dia bukannya indeks naik ke atas. Indeks ni bergerak ke atas. Nampak? Di sini indeks bergerak ke atas. Kan? UJ jatuh ke bawah. Tapi UJ ni jatuh ke bawah bukannya yen yang lemah. Yen yang kuat. Sebaliknya dolar yang lemah. Nampak? Pada waktu tu. Okey? Jadi apabila kita masuk kepada yang last di mana UJ punya kejatuhan lebih tinggi daripada yang ni
UJ jatuh ke bawah lebih rendah daripada dollar pair yang lain ke atas, kita ambil satu, kita ambil euro US dollar contohnya. Okey. Waalaikumsalam Ustaz. Okey. Masa ni kita dapati UJ bergerak ke bawah adalah lebih perlahan, lebih sideways. Ya. Semasa tu kita dapati dekat sini. Kat mana yang saya nampak lekuk 3? Dekat sini lah. Sama je. Yang ini adalah lebih laju. Yang sini lebih kurang. Ya, yang sini lebih kurang. Yang ini lebih laju masa ini. Masa kat sini UJ jatuh tapi magnitude kejatuhan dia lebih sideways. Sebaliknya untuk euro US dollar ni naik lebih kuat. Lebih tinggi lebih trending lah. Dalam kataan lain pada waktu itu kita, kalau anda ambil US dollar pada waktu itu, kita ambil satu lagi US dollar. Kita masukkan dollar index dekat sini. Kita ambil US dollar pada waktu ni, kita akan dapati di sini kita akan extendkan lekuk 3 dia. Waktu tu kita akan extendkan lekuk 3 of 3. Kalau kita katakan dia jatuh, kalau dia adalah lekuk C ataupun dia lekuk motif 3. Di sini kita ada extension 3 of 3. Faham tak? Itu adalah masanya momentum pergerakan US dollar yang paling lemah. Pada waktu tu yen pair akan mendata ke atas, of course. Kalau kita ambil kat situ, kita ambil EJ, EJ akan naik. Pada waktu ini, waktu ini ni lah. Okey, waktu yang sama ni. EJ akan naik pada waktu ni. EJ akan naik. Ni patutnya kat sini. Patutnya kat sini, bukan yang ini Saya alih dia. Yang ini. EJ akan naik pada waktu tu. Ni baru dia sama. Dia masalahnya tak macam tak macam platform yang satu lagi. Platform yang satu lagi kita lukis dia senang nak samakan cat dia. Pada waktu tu EJ akan naik. Waktu ni EJ akan naik di sini. EJ akan naik. Anda boleh apply benda ni semua dekat mana-mana time frame. Pada waktu itu EJ akan naik. Benda sama. Okey, itu adalah untuk negatif dollar dynamic. Ada soalan ni yang asas. Kita belum masuk pecahan dia. Ada soalan tak sebelum kita move kepada next slide? Minggu ni satu minggu saya cerita benda ni je. Ada soalan? Print out seminggu ni anda print out benda ni dan tulis nota atas dia. Sebab grafik tu yang penting adalah momentum. Itu perbezaan apa yang kita buat dengan Elliott wave yang lain. Itu beza macam mana kita mapping menggunakan sequence, menggunakan Elliott wave berbanding dengan orang lain buat Elliott wave.
Sebab kita lihat korelasi. Yang saya sedang ceritakan kepada anda something yang kita panggil sebagai sistem pengagihan, distribution system yang saya gunakan. Ya, kita akan lihat semua ni macam kenapa kita letak, contohnya kenapa kita tukar contoh malam minggu lepas saya jumpa Nabil. Ada tak Nabil dalam ni? Okey, jadi contohnya kita jangkakan untuk dolar kat sini extend untuk buat lekuk 5. Okey, untuk lengkapkan lekuk 5. Kenapa kita jangka dolar kat sini extend? Antaranya adalah disebabkan movement US dollar chef. Kalau kita lihat US dollar chef, ini kena buat satu lagi ke bawah. Boleh tak dia lengkap kat sini? Tak dapat. Sebab dari atas ni, 1, 2, satu lagi low. Kena ada satu lagi low. Faham? Kena ada satu lagi low. 1, 2, 3, 4. Ni belum buat low. Tanya, jangan tak tanya. Tak faham langsung, tengok video balik. Okay. Ni boleh buat satu lagi untuk habiskan 4. Tapi tetap ada satu lagi ke bawah. Okay. Kalau dia terus naik ke atas, tak break low. Contohnya, katalah dia tak break low. Then, kita akan jadikan ini sebagai structure flat. A, B dan ke atas C. Untuk habiskan 4 yang merah. Sebab jumlah structure dia tak cukup. Dia ada 1, 2, 3 yang tak break low. Ni break low. Kalau dia dah break low, tak kisah. Kalau dia dah break low, kita boleh habiskan. Sebab tu US dollar pada waktu ni, boleh buat satu lagi ke bawah, ataupun tak. Ni dah break low. Okey, ni dah break low. Jadi, boleh tak US dollar habis? Boleh. Ya, kita nampak dia kecil kan? Nampak tak dia punya ni jauh? Ni dah break structure. Boleh tak dia ke atas? Boleh. Kalau dia ke atas, then kita akan truncatekan untuk yang lain-lain. Contohnya macam gold akan jatuh di sini. Ni akan jadi 1, 2 dan terus ke bawah. Ataupun A, B dan C. Kalau dia jadi macam tu, then indeks kat sini US 30 dah tunjuk benda tu. US 500 ni dia tak ada dah buat benda ni. 2 ni akan pergi sini. Ni akan jadi A, B dan kita jadikan dia sebagai flat. Apa-apa jenis flat lah. Ataupun ini transfer 3, 4 biru ni 5 dan kita habiskan dia macam ni. Satu, jangan trade setiap lekuk. Tak semestinya saya trade, saya tunjuk macam ni. Oh, abang lukis ke atas, saya pergi buy. Jangan. Anda cuma trade apabila terdapat sequence yang tak lengkap. Dan kita faham bahawa dia tak lengkap. Ini tak perlu berlaku. Dia dah boleh jatuh ke bawah. Nampak tak kalau dia buat ke bawah macam ni? Sini 1, 2, 3, 4 dan 5. Bukan B dah tu. Wassalam Kristianto. Mana pergi lama tak nampak? Ini saya boleh jadikan macam-macam. Itu bezanya yang kita lukis sebab kita ambil distribution system. Apa yang break level, apa yang dah masih tak lengkap, kita ikut chart yang tak lengkap. Faham? Yang tak lengkap tadi adalah U-shape. Okey, tetapi ini as of minggu lepas, hari Sabtu, hari Ahad saya lukis. Sekarang ni dia dah break low. Okey, boleh tak dia lengkap? Boleh. Boleh tak saya lukis 5 lekuk kat situ? Dapat tak saya lukis 5 lekuk kat sini? Daripada atas ni.
Ni satu. Saya boleh pecahkan banyak benda yang saya boleh buat dekat sini. Maksudnya ini boleh jadi 1, 2, 3, 4, 5. Dalam ni ada flat. Dan kita dah memulakan pergerakan ke atas untuk menjadi lekuk B. B intermediate. Okey, ni dalam dia lah. Bagi siapa yang cari asas, maaf, saya nak habiskan yang advance ni. Apa pun anda tak kejar pergi bawah ni untuk sell, itu kerja gila. Anda tak pergi kat bawah ni untuk nak buy, sebab ini adalah satu structure high, low. Boleh tak buy kat situ? Tak ada. Kalau dia macam ni, turun balik, then anda boleh sell di sini kalau ada incomplete. Sebab ini structure correction according to us. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Dan anda boleh short daripada kawasan sini. Okey, semasa tak ada, tak dapat nak entry. Sebab tak ada sequence yang kita, tak ada siri pergerakan yang kita boleh entry. Okey, apa pun kita sedang menunggu untuk US dollar punya bounce. Mungkin dah berlaku. Kita lukis yang lain-lain ni sebab oleh U-Shave. Jadi bermaksud ini bukan flat. Faham tak? Ni 4, sini 5. Dah naik ke atas. Ini 5 lekuk. Kenapa saya kena jadikan dia flat? Disebabkan oleh U-Shave tadi. The moment ini break, chart kita akan bertukar macam ni. Nampak? Boleh? Semasa dia tak break lagi, jadi saya tak buat apa lagi. Masih macam ni. Okey? Ini mungkin satu A, B, C, 2, lepas tu 3, 4, 5. Faham? Tak ada apa. Sini, jangan kejar buy, jangan kejar sell kawasan ni. Ni tak ada apa. Ni sideway. Ingat, minggu ni kita ada 4 bank pusat. FOMC minggu ni. CPI hari Selasa. Kan? So, whatever direction market akan ditentukan pada minggu ini. Untuk sampai at least bulan 2. Sampai at least bulan 2. Minggu ni yang everything clear up. Whether kita akan lihat pasaran akan, maksudnya dolar ni, adakah dia seperti yang kita ceritakan pada minggu lepas, adakah dolar ni sebenarnya dekat sini adalah ini, B ni kat sini, sini flat, A, B dan C, sini habis. Ini tukar color je. Lepas tu kita buat yang besar. Faham? Ni. Mana dia? Okey, sama ada dolar ni seperti ini. Ni yang saya tandakan. Ni bukan 3 kat sini. Ni 4. Ni 5. Ni C. Ini make more sense kan yang tu? Ini nampak make more sense, betul tak? Then you have a bigger correction. Semasa saya tak lukis lagi. Sebab kalau ini berlaku, UJ pergi mana? Kalau ini berlaku, UJ ke bawah. Then ini SPX kat sini, S&P 500 kat sini,
Mana pergi lukisannya? Siapa? Mana pergi lukisan saya? Okey. Kalau itu berlaku, dan di sini akan buat yang besar. Faham? Ini akan buat yang ini. Ataupun kita akan buat 3 lekuk ke bawah macam ni. Sebab itu kita masih lukis UJ kita masih lukis dollar index ke atas untuk membenarkan UJ itu ke atas. Faham Ustaz? Satu, kita masih lukis, kita jangkakan ini dah habis. Pembetulan ini dah lengkap dan kita ke atas. Kalau tak pun kita akan ada lekuk satu yang buat diagonal yang lama. Macam ni rupa dia. Yang buat diagonal. Ni sampai bulan 3 lah, bulan 2 tahun depan lah kita macam ni. Faham? Kalau ini berlaku, dan masih dollar dynamic. Itu sebabnya kita letakkan seperti yang kita letakkan sekarang, iaitu dollar index di sini. Faham maksud saya ni? Kita nak habiskan dollar dynamic tu. Tu sebabnya kita nak trade. Saya bukan lukis untuk museum. B ni masuk kat sini. Dan ini adalah 1. 1, 2, 3. Ni 3. Ni 1 hitam, ni 2, ni 3. Ni sini kita akan buat 4, 5. Tapi kalau kita lihat price action, momentum, more and more menceritakan benda ni adalah lain, fractal yang lain. Maksudnya B itu di sini. Faham? Ingat, map kita sentiasa indeks. Saya nak follow yang mana? Saya follow indeks. Saya follow indeks. Bukan dolar, bukan UJ, bukan apa. Saya follow indeks. Unless indeks menunjukkan benda tu tadi. Then kita akan lukis ni kat sini. Faham? Semasa kita ambil satu stance. Maksud saya macam ni. Apa beza dia? Ni beza dia. Kalau saya lukis seperti sekarang, ini adalah view biru yang sekarang. Di mana semasa dekat sini, the whole thing dekat sini adalah dollar index. Ni dollar index. Sampai sini, ni dolar buat lekuk 4. Bila dolar 4 kepada 5, indeks ke atas, indeks akan lengkapkan lekuk 3. Faham tak apa saya ceritakan ni? Indeks kat sini, apa ni? US 100. Samalah. Sini 1, 2, 3, 4 dan 5. Semasa dia buat 3 dan 3 ni, habiskan 3 ni, itu adalah sama dengan dollar index habiskan 4. Bila sini dah habis momentum, buat 4, 5, lepas tu jatuh yang lebih besar, itu adalah sama dengan dollar index buat lekuk 5. Okey?
Ingat sifat-sifat personality untuk setiap lekuk. Lekuk 5, momentum lebih rendah. Lekuk 3. Sebab sini tak dapat buat dolar. Dolar kena ke bawah ataupun sideways. Semasa indeks buat lekuk 3. Semua ni dah diceritakan dekat chart tu. Everything. Okay. Itu yang asas tadi. Ini yang asas ni tadi. Baru asas tu. Okay, now. Ni variasi dia, iaitu dynamic negative dollar songsang. Okay. Jadi, kita nak tahu dia betul-betul habis memang lekuk 3. Ini dalam keadaan dua keadaan ni tadi ya. Ini dalam dua keadaan ni tadi. Iaitu yang pertama ni dan yang ketiga ni. Okey, tu maksudnya yang anda tengok kecil yang ini, yang variasi ni, yang variasi ni semua adalah pecahan dalam dolar. Maksudnya dolar indeks. Okey, katalah kita ini melengkapkan lekuk 3. Okey, itu negatif US dollar. Tahu? Ni bab ni kalau anda tak buat fractal, anda tak buat apa yang Kimi kongsikan tu, anda takkan dapat tangkap benda ni. Kecuali ada lukis balik chart saya. Ada yang tanya macam mana nak tangkap ni? Lukis balik chart saya. Sementara saya kongsikan ni. Tak lama lagi tak ada dah dia. Chart tu tak ada dah. Kalau Kimi tak update, dia tak update. Kimi atau siapa-siapa nanti. Saya tunggu orang hantar chart. Tak ada lagi orang hantar chart. Okey, yang kita tengah cerita ni, variasi ni adalah yang kecil-kecil ni. Yang variasi ni Okey. Dynamic songsang di sini. Dynamic mendata lekuk 5. Dynamic silangan lekuk 3. Lagi dalam dia. Ni lekuk 3, lekuk 5. Ni habis masuk 1 kepada 2. Dan kita start 2 kepada 3. Dan dinamik silangan ni, dinamik silangan adalah 3 dalam 3. Saya nyatakan selepas ni apa maksud ni yang kecil-kecil ni. Ada lagi kecil-kecil dia, tak payah. Sampai had ni cukup 1 fraktal. Kalau masuk 2-3 fraktal, payah. Itu cuma komputer dapat buat. Otak manusia, kalau anda rajin lah, boleh dapat. Tapi cukup. 1 fraktal cukup. Tak perlu nak dalam-dalam sangat. Okay. Now, variasi dia yang songsang. Yang songsang adalah kita bandingkan pergerakan UJ. Ingat negatif dolar, asas dia UJ ke bawah, dolar pair ke atas. Okay, ni asas. Okay. Seriously, ini tak ada orang kongsikan benda ni. Saya ada kongsikan kepada 3 grup. Tapi bukan Malaysia. Luar Malaysia. Okey, dan diorang dah start gunakan benda ni sejak dari 2 tahun lepas. 2 tahun lepas. Now, okay, itu asas Satu kita masuk yang asas ni tadi. Negatif dolar, maksudnya dolar tu lemah. Okay, now. Kita masukkan satu elemen, iaitu elemen momentum. Di sini kita akan lihat kepada, kita nak tahu dolar lemah mana dolar tu. Bilanya anda nampak yen pair ke atas.
Yang tadi tu. Ni. Ingat tak nota ni tadi? Okey. Okey. Bila kita melihat kepada Songsang, wassalam, deal, EWF, ada satu lagi, EWI. Ada satu lagi. Dua. Ada satu lagi tapi yang tu cuma seorang. Dia bukan grup. Ada satu lagi Okey. Di sini dollar pair ke atas dengan momentum. Yang di sini dollar pair ke atas dengan momentum. Now, pada waktu itu yen pair mendata ke atas. Now, di sinilah kita melihat kepada kita melihat kepada waktu ni adalah yang paling kita jangka wave 3 extend, wave 3 extend, wave 3 extend dalam dolar. Okay, now anda lihat pergerakan UJ dan yen pair. Ingat dia punya ni dollar pair ke atas, momentum lebih tinggi daripada UJ ke bawah. Ni dolar yang tiga momentum tinggi. Tapi kalau anda masuk tak cantik pada waktu ni. Yang cantik tadi yang pertama tadi bila anda nampak UJ dan dollar pair sama magnitude, itu adalah lekuk dua. Ni yang dah tiga dalam tiga, dah benda dah jalan. Tapi anda nak tahu adakah dia boleh masuk lagi tak? Boleh masuk lagi tak tu Vibo. Tapi ada tak lagi pergerakan dia? Ni benda ni. Benda ni EWF, some part of this saya tak kongsikan lagi, Christian tu. Some part of ni anda semua dapat dulu ni. EWI saya tak kongsikan lagi. Yang ini. Yang ini as detail as this tak ada. Mungkin saya tak tahulah. As detail as this tak ada. Yang tadi, yang ini ada. Yang ini saya ada kongsikan. Yang ini. Dan apa semua tu ada, tapi tak dinyatakan as detail as this. Boleh kita tahu? As detail as this tak ada. Cuma kat XM. Okay, yang as detail as this. Now, ingat dia punya ni tadi adalah, macam mana kita nak tahu? Dekat lukisan saya tu, ada nampak saya extend kan? Nampak saya extend kan? 3 dalam 3 dalam 3 dalam 3. Itulah yang ini dollar pair. Lepas tu anda dapati UJ tu ke bawah, tapi dia tak extend. Dia extend satu fractal je, dia tak extend 2 fractal ataupun 3 fractal. Tak apa. Now, anda lihat pergerakan UJ dan yen pair. Ni ingat keadaan dia. Ini adalah dia punya main senario. Ni komponen. Faham?
Diorang ada sistem masing-masing. Saya rasa Christian tu. EWF, EWI, diorang ada sistem masing-masing. They have their own system. And all of us daripada satu grup dahulu. Now, UJ ke bawah, Yen Pei ke atas, tapi magnitude sama, same momentum. Dia orang banyak event sebab member beli full course, tak detail. Macam nota. Okey. Dia orang ajar apa Dia orang ajar detail, ada tak cerita pasal, okey. Ada tak dia cerita pasal slide ini, Kimi. Slide ini. Slide berbentuk macam ni. 3 of 3 of 3. Ada tak slide ini? Slide ini yang saya tak keluarkan. Ini dalam ni lah, yang ni. Cumanya dia ada pecahan lah, two fractals punya two fractals. Ini adalah apa nota yang kita bincangkan tahun 2011. Itu 2011, bukannya 2000. Sekarang ni tahun berapa? 2022 kan. 11 tahun lepas. Ada tak nota ni? 333. Tak ada. Okey. Okey. Ini semua yang kita buat 2011. Kau nak tahu. Bukan sekarang baru dia. Cumanya dia orang buat elite wave. Saya buat Saya buat distribution dan juga kepada sequence. Itu bezanya. Sebab saya tak percaya elite wave. Saya gunakan elite wave untuk mapping. Tu beza saya. Saya mapkan benda-benda ni. Saya map dynamic. Okay, now. Momentum. Komponen dia. Yang pertama, dia sama. Okay. Kalau dia sama, US dollar ke bawah, dollar pair yang lain kukuh. Ini adalah terbaik untuk anda ikut lekuk dua by EU, GU, AU, NU. AU, NU tak cantik sangat. Tetapi EU, GU, U-Chef Cell, ni masa dia. RM10,000. Tak apalah. Faham? Ni momentum yang sama. Yang kedua adalah UJ jatuh ke bawah, lebih kuat daripada Yen pair ke atas. Masa ni kita akan ada 3 of 3. Ni nota ni. Ni nota ni. Satu fractal. Tak apa. Tak apa. Ni berasap dulu, tak apa. Nanti macam mula-mula masuk dulu Ustaz. Apa benda lah Zul cerita ni hari ni. Okey? Bagi 2-3 minggu lagi anda anda tengok balik kat cat-cat apa semua. InsyaAllah. EWF lebih pekat. Kalau dia lebih pekat, saya pekat sikit lagi kali. Dia. Okey, ni 3 of 3. Off 3. Boleh? Ni extension di mana pada waktu itu RSI adalah yang tertinggi. Pada waktu itu RSI terendah dalam kes ini. RSI terendah. Pada waktu itu anda akan nampak untuk Storch akan buat snake.
Faham? Dia semuanya pasal magnitude ataupun momentum. Satu, bahasa saya masih magnitude sebab ni bahasa 2011. Kita tak pakai momentum. Bila aku nak tukar ni? Cuti nanti dah tukar ni. Sama lah tu magnitude. Okay. Yang ketiga adalah UJ ke bawah, tapi dia ke bawah tak laju macam yen pair ke atas. Okay. Dollar pair extend, tapi dia cuma extend satu fractal. Ni extend dua fractal ataupun tiga. Faham tak? Ni berasap ni, saya tahu. Ni berasap Ustaz. Tak apa, dengar dulu. Dengar dulu. Ni pecahan-pecahan yang saya ceritakan tadi. Apa pula mesej? Saya nak tengok mesej, kena buka dekat phone. Grup punya mesej. Takutnya kita ada benda lain. Tim hari ni saya dia lag. This message has been deleted. Deleted. Okay. Ni basically kita lihat, kita nak tahu apa dinamik semasa terus ni. The thing is, dua ni lazimnya anda akan trade momentum sequence. Dah ada 1618. Ni benda yang dah pergi. Anda nak tahu trade boleh lagi ke tak? Faham? Dah ada 1618. Anda nak tahu boleh lagi tak aku masuk? Di situlah anda melihat kepada UJ, anda melihat kepada yen pair. Ada tak sequence? Dia buat momentum sequence tak? Dia ada incomplete tak? Kan? Adakah jumlah lekuk dia kita dapat buat 2 fractal extension ataupun 1 fractal extension? Tak apa. Atirah, maksud dia macam ni Atirah, Yang nombor 2 tu Nombor 2 ni mana nombor 2? Nombor 2 tu basically dollar index 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Ni adalah 2 fractal. Okay. Yang nombor 3 tadi, yang nombor 3 tadi 1 2 1 2. Ni 1 fractal extension. Tak apa, ni advance, saya tahu. Ni amat-amat advance. Tapi itu ditunjukkan dalam cat-cat saya. Macam mana kita tahu dia nak buat double extension, dua fractal extension? Macam mana kita nak tahu? Sebab kalau anda ikut saya cerita Elliott Wave ni dari tahun 2018, Rosdi, ingat tak apa saya kata? Benda paling susah nak lukis sebenarnya adalah extension. Sebab extension anda kena tengok momentum. Nak kenal momentum, anda kena kenal correlation. Tanpa mengetahui pasal correlation, anda takkan tahu whether itu boleh trade atau tak. Sebab benda tu dah mencanak-canak. Ni guna benda ni. Anda tahu bahawa itu 1-2-1-2. Sebab kalau kita cuma ambil 1-2-1-2-1. 1-2 1, 2, anda ingat sini 1, sini 2. Ini boleh jadi 3, 4, 5. Lepas tu dia terus ke atas. Ingat tak saya sebut benda ni dari tahun 2018 saya sebut benda ni. Bukan sekarang saya sebut benda ni. 2018 saya katakan apa?
Benda yang anda nampak garisan lurus macam ni, inilah benda paling susah nak lukis. Ni saya sedang ceritakan sekarang macam mana nak tahu boleh trade ke tak pullback dia. Ni maksud dia. Pullback ini boleh trade ke tak? Euro EU mencanak macam ni, pullback 3 ni boleh tak trade? Inilah cara dia. Ya. Iaitu lihat UJ tak sama dengan yen pair dan syarat dia tadi adalah UJ ke bawah, EU ataupun dollar pair yang lain lebih kuat momentum dia. Lepas tu, pada waktu itu kita dapati magnitude. Yes, ni cara dia. Ni benda yang tak ada dekat mana-mana dalam dunia ni. Tak ada orang cerita. Inilah cara dia. Boleh? Nak jumpa benda ni. Ni yang sampai bergaduh tengah malam. Tapi dia nampak dekat chat kan? Okey, ada soalan tak? Kita banyak lagi ni. Tanya sekarang. Kalau tak faham, senyap dulu. Kalau tak faham. Tapi kalau anda ada soalan berkenaan dengan momentum, ni caranya anda nak tahu dia 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ataupun benda macam ni, 1, 2, 1, 2. Macam ni. Adakah kita nak tandakan dia sebagai one, two, 1, 2. 2 minit lagi. Tak apa, kita habiskan sini je. Besok, lusa, sampai Jumaat, kita buat benda ni. Ataupun, tak salah pun kalau saya katakan ini adalah 3. Banyak beza dia. Banyak beza dia. Inilah cara dia. Anda tahu dia, anda boleh lukis lagi ke atas. Anda boleh lukis lagi ke bawah. Faham? Ya, iaitu ini syarat dia. UJ ke bawah, yen pair momentum lebih kuat. Anda sekarang ni nak tengok yen pair bergerak ke atas. Sama arah dengan dollar pair. Ni sama arah. Cumanya momentum sahaja sekali. Anda bandingkan momentum benda ni. Sebab momentum ni dah establish. Contoh satu lagi ya. Kita sedang lukis UJ ke bawah. Ya. Ini penggunaan fractal lah. Kita lukis dia sebagai 1, 2, 1, 2. Dan kita ke bawah. Okey. Contoh. Yes. Itu dia. Kita tahu dia complete ke tak. Ataupun kita extend ke tak. Anda dapati EU. Ni daripada sudut lukisan fractal. EU dalam fractal yang lebih besar. Dia sedang buat 1, 2. Dan 1, 2. Ada banyak beza ni. Ini baru fractal yang lebih kecil. Ni fractal kecil tapi dalam melengkapkan yang besar untuk 3. Itu cara nak pilih fractal. Tapi tak apa. Yang itu jangan dulu. Kalau tak pening. Fahamkan pasal momentum dulu. Fahamkan pasal momentum dulu. Boleh? Saya tak nak masuk yang lain. Kita habiskan kat sini dulu. Mendata apa semua ni belum ni. Tu caranya anda nak tahu bahawa kita extendkan lagi ke tak, ataupun dia dah habis. Tu yang kita nak tentukan. Adakah dia habis ke tak?
Daripada korelasi instrumen-instrumen ni semua. Contoh, last sebelum kita rehat, dan lepas ni kita ada Azni bersama saya. UJ. Mana UJ kita? UJ, H1. Kita ambil H1 Dan ini adalah the whole structure dia. Ini adalah intermediate. A, B, C ke bawah. Okey, di mana dalam ni untuk B ni kita jangkakan dia buat structure motif, korektif motif ataupun 5-3-5. Okey. 5, 3 dan 5. Okey. Boleh tak saya lukis ni sebagai 1, 2, 3, 4 dan 5? Boleh kan? Iaitu yang biru. Kenapa kita tak lukis macam tu? Kenapa kita katakan ini ke bawah dan inilah lengkap? Kita lihat UJ kepada dollar pair yang lain. Yang sama. Dollar pair yang lain kita jangkakan break ke atas. Ataupun sini boleh jadi 5. So, sini flat. Kita jangkakan ke atas. 3, 4, 5. Ya, kejap. Saya habiskan ni. Kenapa? Yes, maksudnya UJ ke bawah, EU ke atas. Ni dollar dinamik. Bukan yen dinamik. Sekarang ni, UJ ke bawah, yen pair, ni semua dah dilukis. Apa tadi? EJ. EJ ke atas, 5 lekuk. Maksudnya, UJ ke bawah, EJ ke atas, momentum. Ni kalau naik pun ini 3. Faham? Dan EU ke atas, motif. Jadi dekat H1 yang ini adalah dollar punya weakness. Dollar buat 3 of 3. Faham tak? Dollar index sini adalah 1. Ni adalah 2. Ni 3. Faham? Ataupun 1, 2, 1, 2, 3. Faham? Of 3. 2, 3 of 3. Ni ke bawah lagi. Saya tadi dah lukis kan, lukisan dekat tu ada. Tapi bila buka MT5, dia bercampur semua ni. Tu yang saya delete tu. Kalau tak, dia bercampur-campur. Kita masih negatif dollar. Faham? Ni akan jadi dollar ke bawah. Maksudnya gold shorter term ke atas. Ni ke atas. Ni ke atas. Ini akan buat lekuk 3. Kecuali mana-mana yang membatalkan dia. Faham? Tak faham, tak apa. Ambil dulu. Ambil dulu, dengar dulu. Nanti kita akan rangkumkan. Sepanjang minggu ni kita cerita benda ni, esok kita ulang balik benda ni.